Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Oke, ini dia perkembangan menarik ya berkaitan dengan fitnah yang dibuat oleh Wan Saiful Wan Janawibawa di dalam parlimen. Dan saya sangat setuju dengan kenyataan daripada Speaker Dewan Rakyat bahwa Dewan Rakyat ini bukan tempat untuk berpolitik, bukan tempat untuk mengadu domba dan sebagainya. Kalau benar perkara seperti mana yang didakwa oleh Wan Saiful ini, kenapa tidak membuat laporan kepada pihak ISPRM? Dan pihak ISPRM sendiri telah menyatakan ya supaya Wan Saiful ini membuat laporan kepada mereka, tetapi kenapa masih menggunakan Dewan Rakyat ini untuk tujuan politik, untuk menunjukkan kononnya beliau ditekan, kononnya beliau ditawarkan untuk menyokong kerajaan, lepas itu membuat tuduhan kepada ahli parlimen mereka sendiri daripada parti Bersatu itu sendiri. Jadi sahabat semua, ini adalah kali yang kedua. Kali yang pertama usul telah pun dibuat, tetapi malangnya karena usul itu telah ditarik balik ya untuk menggantung Wan Saiful Wan Janawibawa ini. Ini yang menjadi kekecewaan kita sahabat-sahabat semua. Ya, yang di Pertuan Agung menegaskan dengan tegas bahwa sesiapa saja menggunakan Dewan Rakyat ini untuk tujuan politik pribadi semata-mata harus dikenakan tindakan sewajarnya. Tetapi kenapa Speaker Dewan Rakyat Parlimen hari ini begitu berlembut dengan mereka apabila membuat tuduhan, apabila membuat fitnah secara terang-terangan di dalam Dewan Rakyat, diberikan pula peluang ya untuk berkata dan memohon maaf, akhirnya ditarik balik. Akhirnya ini adalah episode yang berulang, perkara yang sama sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar apa kata daripada Speaker Dewan Rakyat ya berkaitan dengan isu panas ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video Yang ini berhormat, bersama-sama. sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang bukan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli bersetuju kata setuju, yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Ya, Tanjung Karang ada apa? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat 36 6 dan 36/12. Okey. Bacakan. Tanjung Karang telah mengemukakan usul untuk merujuk ahli Parlimen Tasik Gelugor ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen di bawah Peraturan Mesyuarat 36/6 dan 36/12 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Yang berhormat Tan Sri Datuk, saya ahli Parlimen Tanjung Karang dengan ini memberi pemberitahuan di bawah aturan. Tanjung Karang kejap. Tanjung Karang dah hantar surat kepada saya kan? Ya, saya dah hantar. Saya dah terima kan? Dah terima. Okey, duduk kejap saya jelaskan. Okey, terima kasih. Kalau dah hantar dan saya dah terima tapi saya belum jawab lagi kan? Baik. Dah jawab, saya dah terima jawapan. Dah terima dah? Ya. Okey. Baik. Beluran? Ya, Yang Hormat, usul Tanjung Karang. Pada hari Khamis yang lalu, Yang Hormat, ahli parlimen daripada Tasik Gelugor telah membuat aduan di dalam Dewan ini di hadapan speaker yang preside Dewan ketika itu untuk memperkuat kuasakan Peraturan Mesyuarat 80A. Penubuhannya terkuasa. Penubuhan satu jawatan kuasa. Dan saya dimaklumkan ianya telah pun dihantar secara ofisial mengikut keputusan yang dibuat oleh timbalan speaker yang mempengerusikan mesyuarat. Saya melihat apa yang nak dibuat oleh Yang Berhormat Tanjung Karang ini adalah merupakan satu cubaan ataupun satu pernyataan untuk membela diri ataupun membuat satu penafian daripada apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Tasik Gelugor. Dan lazimnya di dalam peraturan mesyuarat Yang Berhormat 18 usul yang diterima awal ataupun aduan yang diterima awal oleh mana-mana ahli akan dideal oleh Yang Berhormat Speaker. Dan untuk permohonan di bawah 80A ini, Tasik Gelugor telah membuat aduan secara rasmi di dalam Dewan ini. Dan tindakan daripada presiden yang lalu, tindakan yang diambil oleh kerajaan dan parlimen adalah untuk seperti yang dibuat oleh Yang Berhormat
Bukit Gelugur adalah untuk menumbuhkan satu jawatan kuasa menyiasat aduan yang dibuat oleh Tasik Gelugur. Jadi dalam kes ini Yang Berhormat, aduan intipati daripada aduan yang dibuat penting yang dibuat oleh Tasik Gelugur adalah satu aduan yang mesti dibuat penubuhan jawatan kuasa oleh Parlimen ini. Dan usul 3612 yang dibuat oleh Tasik Gelugur, Tanjung Karang adalah merupakan susulan daripada aduan yang dibuat oleh Tasik Gelugur dan islamnya penafian ataupun pembelaan. Jadi apa juga ujahan yang dibuat oleh Tanjung Karang dibuat 3612 bolehlah dikemukakan dalam proceeding jika Parlimen membuat keputusan untuk mengemukakan usul di bawah 80A, Peraturan Masyarakat 80A. Jadi perkara utama yang harus dideal oleh Parlimen ini adalah aduan yang dibuat oleh Tasik Gelugur di bawah 80A. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Baik, terima kasih. Secara kebetulan saya rasa beluran juga faham semasa apa yang berlaku kepada Bukit Gelugur waktu itu, saya juga berada dalam Dewan. So I understand the whole process. Baik, Tanjung Karang dan saya telah menerima usul sebenarnya. Tanjung Karang dan juga daripada usul daripada Gua Musang pada Jumaat yang lalu dan isi kandungan saya faham yang Berhormat amat kecewa atas tuduhan yang telah dilemparkan oleh Tasik Gelugur terhadap Yang Berhormat berdua pada dalam ucapan beliau pada 21 bulan Mac yang lalu. Yang Berhormat menafikan tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah belaka. Namun, saya telah membaca handset dan meneliti apa yang disebut oleh Tasik Gelugur. Bagi saya yang diucapkan itu amat serius terhadap apa yang terhadap yang berdua dan juga Menteri dan Perdana Menteri dan Kerajaan. So saya nak maklumkan di sini bahawa Dewan ini bukan mahkamah. Dewan ini bukan mahkamah. Namun kita berjalan atas berfungsi kepada panduan peraturan mesyuarat yang sama-sama kita bina dan bersetujui dan Perlembagaan Persekutuan. Jadinya keputusan mesti dibuat dan tindakan mesti diambil sama ada terhadap Yang Berhormat berdua maupun Tasik Gelugur kerana perkara yang di hadapan kita ini amat berat yang melibatkan maruah dan kredibiliti Yang Berhormat, kerajaan, Perdana Menteri dan Parlimen. Saya mempunyai dua opsi sebenarnya. Satu ialah setelah mendengar dan mendapat semua penjelasan dari semua yang terlibat dari kedua-dua belah pihak, saya boleh gunakan peraturan 3612 menghadapkan Yang Berhormat ke jawatankuasa hak dan kebebasan dan keputusan dan hukuman akan ditentukan oleh jawatankuasa ini atau saya boleh tubuhkan satu jawatankuasa baru seperti dibenarkan oleh peraturan 80A. I have two choices. Straight menghadapkan Yang Berhormat dan Yang Berhormat ke jawatankuasa peraturan mesyuarat ataupun saya boleh tubuhkan jawatankuasa di kalangan ahli di dalam Dewan ini. Jadi ingat Yang Berhormat, hukuman sekali ini akan berat. Pasti saya akan kenakan hukuman berat kerana telah saya berkali-kali memberi amaran dan ingatan agar semua isu politik mesti dibahaskan, didebat, dipertarungkan di atas pentas di luar. Itu pentas politik, bukan di Dewan ini. Jadi saya juga telah menaklurkan jangan gunakan masa kita di sini untuk main politik dan kepartian. Masa Dewan yang dimulia ini hendaklah kita gunakan untuk berbincang, bahas, berunding isu negara dan isu rakyat terbanyak. Baik, seperti yang berdua orang katakan itu very clear. Saya akan deal one by one. Apapun juga, kita mempunyai mekanisme yang cukup jelas. Jadi saya akan gunakan itu semua dan apa-apa juga keputusan, bukan keputusan saya. Keputusan yang dibuat itu ialah oleh jawatankuasa. Saya cuma melafazkan keputusan itu di sini. Jadi untuk itu kita ada 3 hari lagi. InsyaAllah saya akan meneliti apa juga, malah saya telah membaca word by word daripada handset oleh Tasik Gelugur dan saya telah pun menulis kepada beliau untuk mendapatkan fakta-fakta yang telah pun beliau sebut itu dengan membuktikan bukti-bukti yang jelas agar saya dapat deal yang tu dan lepas itu saya akan call Yang Berhormat Gua Musang dan Tanjung Karang untuk tindakan selanjutnya dan kalau dapati Tanjung Karang juga bersalah dan juga Gua Musang juga bersalah, dua-dua juga akan dihadapkan ke jawatankuasa. So let me deal one by one first. Yang Berhormat Speaker, saya terima bahawa Yang Berhormat akan mengambil tindakan dan lazimnya satu usul akan dibawa oleh kerajaan. InsyaAllah akan dibawa. Dan semua keterangan-keterangan itu akan dikemukakan. Yes. Keterangan Tasik Gelugur, keterangan Tanjung Karang, keterangan Gua Musang
Dan semua yang nama-nama yang terlibat itu Saya. boleh dipanggil menghadap dan prosiding boleh dibuat. Akan saya buat. Saksi juga boleh dipanggil. Saya akan panggil. Jadi kita berdoa agar Yang Berhormat dan kerajaan akan mengumumkan usul di bawah 80. InsyaAllah saya akan buat. Dan kita akan invoke perkara 9 di Akta 387 seperti yang dicadang oleh Yang Berhormat Tan Sri Tun. Terima kasih Saya akan Yang buat Berhormat itu. Speaker. InsyaAllah. Thank you. Terima kasih. Tan Sri ini Pertua, usul Dewan Peraturan Mesyuarat 26.1, 27.1, Alright guys, 36.12. itu dia ya berkaitan dengan fitnah dakwaan daripada ahli parlimen Tasik Gelugur, Wan Saipul Wan Janawibawa. Jika benar, jika tidak ya, jika benar maka ya yang seperti mana yang didakwa itu akan dikenakan tindakan dan akan dikenakan hukuman yang keras seperti mana dinyatakan oleh speaker. Tetapi sahabat semua, jika dakwaan yang dibuat oleh Wan Saipul Wan Janawibawa ini tidak mempunyai bukti yang jelas, tidak mempunyai bukti yang cukup, hanya sekadar anggapan, hanya sekadar drama semata-mata, maka yang mendapat hukuman yang keras itu adalah Wan Saipul Wan Janawibawa. Dan kenapa menggunakan ya parlimen ini untuk tujuan politik? Kita tahu ya, kerana mereka begitu takut ya untuk berdepan ya dengan mungkin siasatan yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa seperti SPRM sekiranya mereka membuat laporan. Tapi sehingga hari ini walaupun sudah dijemput, walaupun sudah digesa dan dicabar untuk membuat laporan kepada SPRM, mereka masih menggunakan imuniti mereka di Dewan Rakyat ini untuk tujuan ya seperti mana yang dilakukan oleh MP Tasik Gelugur Wan Saipul Wan Janawibawa ini, sahabat-sahabat. Perlu diingat ya, tuduhan pertama yang dibuat oleh Wan Saipul Wan Janawibawa ini telah ditarik balik ya apabila ada usul daripada kerajaan untuk menggantung beliau selama 6 bulan kerana membuat fitnah seperti mana yang dilakukannya ini. Jadi sahabat semua, siapakah yang anda percaya? Orang yang sudah pernah menarik balik fitnah itu terhadap kerajaan, terhadap Perdana Menteri, juga turut ya menyinggung yang di Pertuan Agong ya, atau orang yang didakwa ya. Ada dua persoalannya di sini. Jadi menarik ya untuk kita ikuti apakah yang akan berlaku ya dalam masa 3 hari ini, sebab Dewan Rakyat akan bersidang untuk kali terakhirnya, akan ditutup pada minggu ini sehingga hari Kamis ini. Dan mungkin sahabat semua anda termiss dengan isu ini, jangan risau, saya akan berikan update daripada masa ke semasa. Nah itu dia. Jadi sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan buat fitnah seperti Wan Saipul Wan Janawibawa dan juga geng kaki fitnah daripada Perikatan Nasional ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.